Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita dunia bersama saya, Atira Aminuddin. Kumpulan Houthi mengaku pihaknya bertanggungjawab melancarkan peluru berpandu ke arah sebuah kapal di Laut Merah yang termasuk melakukan serangan drone ke arah Israel sebagai tanda solidariti dengan Gaza. Kumpulan pejuang itu melancarkan operasi dengan menyasarkan kapal komersial yang dikenali sebagai MSC United dan melakukan beberapa serangan drone di selatan Israel. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mendakwa berjaya mematahkan serangan puluhan drone dan berdilan peluru berpandu yang dilancarkan kumpulan Houthi di Yaman. Menurut kenyataan Pusat Perintah Pentagon, tiada kerosakan kapal atau kecederaan direkodkan susulan serangan ke atas kapal dagang yang melalui perairan berkenaan. Beratus-ratus penyokong pembangkang Serbia berhimpun di luar Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri di Belgrade pada Isnin. Mereka mendakwa berlaku penipuan dalam pilihan raya parlimen pada Ahad. Penyokong Pakatan Pembangkang Berhaluan Tengah Serbia Against Violence SPN cuba menerobos pagar keselamatan bangunan Suruhanjaya itu dan membaling tomato dan telur sambil melaungkan pencuri Vučić merujuk kepada Presiden Serbia Aleksandar Vučić. Pemimpin pembangkang Miroslav Aleksić dan Marinika Tepic berkata SPN mengemukakan bukti penipuan pilihan raya. SPN turut mengumumkan mereka akan melancarkan mogok lapar sehingga Suruhanjaya itu memenuhi tuntutan pembangkang. SPN menuntut pilihan raya dijalankan semula. Seorang wanita maut manakala lebih 120,000 rumah terputus bekalan elektrik di Queensland, Australia. Ia susulan ribut petir yang melanda bahagian tenggara negara itu pada malam Krismas. Menurut laporan media tempatan, mangsa berusia 50-an itu meninggal dunia di Helensville selepas sebatang pokok tumbang menghempapnya. Gangguan pula mungkin berlarutan selama beberapa hari. Ketika ini, syarikat elektrik tempatan sedang bertungkus lumus membaiki 875 talian elektrik yang terjejas akibat ribut petir berkenaan. Sementara itu, amaran ribut petir baharu dikeluarkan pada petang Selasa dengan beberapa kawasan di pinggir bandar Brisbane dilanda hujan batu sebesar bola golf. India akan berusaha menjadikan laluan laut selamat dan terjamin untuk kapal dagang. Ia selepas serangan oleh Angkatan Bersenjata Yaman ke atas beberapa kapal di kawasan Laut Merah. Tentera Laut India juga telah meningkatkan pengawasan maritimnya berikutan peningkatan ancaman terhadap perkapalan komersial di Laut Merah dan wilayah yang lebih luas. Menteri Pertahanannya berkata kuasa ekonomi dan kedudukan strategik India menjadi faktor mewujudkan perasaan cemburu dan kebencian beberapa negara. Apatah lagi, India memainkan peranan sebagai penyedia keselamatan utama di seluruh lautan Hindi dan akan memastikan perdagangan maritim mencapai tahap lebih tinggi. Tentera Yaman yang disokong Iran sebelum ini telah memberi amaran bahawa mereka akan menyerang semua kapal milik atau berkepentingan Israel yang berlayar di Laut Merah. Presiden Korea Selatan menggesa langkah segera dilakukan bagi menangani penurunan kadar kelahiran di negara itu. Penurunan populasi mencetuskan kebimbangan dalam kalangan pembuat dasar dengan kadar kesuburan negara direkodkan pada paras terendah 0.7 pada suku ketiga tahun ini. Presiden itu telah mendesak para pegawai supaya mendekati isu itu daripada perspektif yang berbeza. Persaingan sengit dalam bidang seperti pendidikan merupakan antara punca di sebalik penurunan kadar kelahiran. Korea Selatan mempunyai kadar kelahiran terendah buat tahun ketiga berturut-turut pada 2022 dengan hanya 249,000 bayi dilahirkan walaupun telah membelanjakan kira-kira $200 bilion Amerika sejak 16 tahun lalu untuk menggalakkan pertumbuhan penduduk. Berita dunia berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.